statistik tangkapan pelajar dalam jenayah indeks pada tahun 2017 merekodkan seramai 1,722 pelajar ditahan, manakala 2018 pula 1,286 pelajar ditahan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, jumlah kes penderaan kanak-kanak melibatkan kecederaan seksual mewakili 1,373 kes daripada keseluruhan 3,875 kes yang dilaporkan sehingga September 2019. Angka itu diikuti dengan 1,251 kes pengabaian dan 1,120 kes lagi penderaan fizikal, sementara penderaan emosi dilaporkan sebanyak 131 kes. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Masyarakat kita pada hari ini dicemari dengan pelbagai krisis akhlak, merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral seperti maksiat di tempat awam, sumbang mahram, zinar dan ada juga hingga belajar ajaran sesat yang akhirnya boleh mengakibatkan kepada isu keluar agama, kononnya untuk merasai lebih bebas seperti rama-rama keluar dari kepompongnya, mampu terbang sebebasnya ke udara. Daripada kes cubaan menyebar ajaran sesat di UNIZA, di mana satu kumpulan ajaran sesat menggelarkan diri mereka sebagai Mother of God, dikesan cuba menyebarkan ajaran World Mission Society Church of God pada tahun 2017, hinggalah kes Ibu Yati pada tahun 2021, di mana dia merupakan seorang bekas wartawan tersohor namun kini kian aktif dalam menyuntik pelbagai doktrin palsu. Antaranya, mengatakan bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini bukanlah kitab yang asli, selain menyatakan kalimah syahadah yang diucapkan oleh seorang Islam sebagai rukun Islam yang pertama adalah salah dan palsu. Selain itu, kes tular baru-baru ini berkaitan isu sugar daddy, di mana berdasarkan rekod yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), terdapat peningkatan lebih 40% pendaftaran pengguna baharu di dalam aplikasi Sugarbook akibat desakan hidup sewaktu pandemik COVID-19 yang masih lagi menular di seluruh dunia sekarang. Maka, dengan menampilkan isu-isu semasa berkenaan keruntuhan akhlak di Malaysia, kami akan menganalisis solusinya menurut falsafah pendidikan Islam pada akhir pembentangan dengan menjelaskan apakah solusi-solusi yang terbaik yang patut dilaksanakan oleh kita semua untuk menjamin negara maju ke hadapan. Akhlak didefinisikan sebagai suatu sifat yang wujud dan sebati dalam jiwa seseorang. Miskawih menyatakan bahawa akhlak merupakan sesuatu sifat atau tingkah laku peribadi yang boleh dibentuk. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu tanggapan yang mantap dalam jiwa manusia dan darinya segala perbuatan terhasil dengan mudah tanpa melibatkan daya pemikiran atau deliberasi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, akhlak ditaktifkan sebagai budi pekerti, kelakuan, tingkah laku manusia dan tabiat sama ada baik atau buruk. Menurut Kamus Zaba edisi tahun 2001, akhlak memberikan dua pengertian. Pertama, bermaksud watak, dan yang kedua, suatu perkara yang boleh ditinjau daripada beberapa aspek, sama ada daripada pandangan ahli falsafah Islam, tokoh-tokoh agama, Al-Quran, hadis dan ahli sufi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak. Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Hasil kajian, pada usia ini, mahasiswa lebih akrab dengan rakan sebaya berbanding keluarganya sendiri. Sekaligus ianya membuatkan para mahasiswa pada usia ini mudah dipengaruhi oleh pandangan serta pendapat rakan sebaya berbanding pengaruh ibu bapa mereka sendiri. Faktor yang kedua ialah pengaruh media elektronik.
Dengan adanya kepelbagaian media elektronik seperti komputer dan alat perakam, dan yang paling banyak digunakan pada masa kini iaitu telefon bimbit yang dilengkapi kemudahan internet, secara tidak langsung meruntuhkan akhlak para mahasiswa. Media-media elektronik seperti ini secara tidak langsung mendedahkan budaya-budaya barat kepada masyarakat umum, sehingga menyebabkan berlakunya kegilaan dan ketaksuban yang berlebihan, lebih-lebih lagi terhadap industri muzik seperti rock dan rap. Faktor yang ketiga pula ialah ibu bapa yang kurang memberi perhatian dan pendidikan kepada anak mereka sejak kecil lagi. Seperti yang sudah kita tahu, manusia itu lebih mudah dididik dan dibentuk pada usia muda kerana fikiran mereka boleh dikatakan masih jernih. Jadi, ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak mereka sejak kecil lagi, supaya anak mereka mampu menjaga akhlak mereka dengan baik apabila meningkat dewasa kelak. Dan faktor terakhir ialah mengabaikan dan mengambil mudah tuntutan agama. Agama mengajar dan mengiring manusia ke arah kebaikan, di mana agama menyuruh penganutnya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Namun, sikap para mahasiswa yang tidak mengambil peduli akan larangan agama, seperti hubungan bebas antara lelaki dan perempuan, akan mendorong mereka ke arah maksiat yang lebih serius, contohnya berzina. Perbuatan ini memberikan kesan yang sangat buruk terhadap akhlak para mahasiswa. Keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa memberi implikasi dan kesan yang banyak terhadap negara, masyarakat dan individu itu sendiri. Antara kesannya terhadap negara ialah membantutkan perkembangan sesebuah negara. Hal ini demikian kerana mereka merupakan pelapis kepada pemimpin masa kini yang akan menerajui kepimpinan negara pada masa akan datang. Jadi, jika masalah ini berterusan, siapa yang mahu menerajui kepimpinan negara kelak? Selain itu, negara juga akan mengalami peningkatan kes jenayah. Jenayah seperti berzina, berjudi, perbuatan bayi serta ketagihan dadah akan semakin berleluasa. Sejurus dengan itu, perbelanjaan negara juga akan meningkat. Hal ini kerana pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan sejumlah perbelanjaan yang banyak bagi menguruskan golongan bermasalah ini. Contohnya, pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan bagi mengurus penagih-penagih dadah yang berada di pusat serenti, dan kerajaan juga perlu mengeluarkan perbelanjaan bagi membaik pulih harta benda awam yang telah rosak akibat gejala vandalisme dalam kalangan mahasiswa. Kesannya terhadap masyarakat pula ialah wujudnya masyarakat yang berpecah belah dan tidak bersatu padu. Hilang pertimbangan terhadap semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa boleh menyebabkan terjadinya perkara seperti ini. Sebagai contoh, disebabkan minuman yang memabukkan dan membahayakan, ianya akan menyebabkan berlakunya perkara yang buruk seperti pergaduhan, kes kecurian dan perbuatan bunuh-membunuh. Oleh itu, keharmonian dalam kalangan masyarakat akan terhapus dan tidak wujud disebabkan oleh kadar jenayah yang meningkat dalam kalangan mahasiswa maupun kalangan remaja yang lain, akibat keruntuhan akhlak yang berleluasa. Yang terakhir, kesannya terhadap diri sendiri. Individu tersebut akan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling. Oleh kerana akhlak buruk serta perbuatan mereka sering menjadi topik hangat perbualan masyarakat. Kemana sahaja individu itu pergi dan apa sahaja yang individu itu lakukan akan sentiasa membuatkan masyarakat sekeliling curiga, sekaligus mewujudkan satu sangkaan buruk terhadap individu berkenaan. Selain itu, individu tersebut juga akan kehilangan pegangan agama. Perbuatan-perbuatan negatif yang disebabkan akhlak mereka yang semakin menipis akan menyebabkan pegangan agama serta iman dalam diri mereka turut menipis. Jadi, semakin jauhlah terpesong diri mereka ke jalan yang tidak benar. Di samping itu, individu tersebut juga akan mudah mendapat penyakit berbahaya seperti AIDS. Perbuatan seperti homoseksual dan meminum arak akan menyebabkan pelbagai penyakit berbahaya. Begitu juga dengan mereka yang berketagihan dadah, di mana ianya akan mengundang penyakit seperti HIV. Solusi Islam terhadap keruntuhan akhlak. Adakah masalah keruntuhan akhlak ini dapat ditangani dengan cara Islam? Ya, sudah tentu, kerana Islam sangat menggalakkan umatnya untuk memiliki akhlak yang tinggi. Cara pertama yang saya ingin sebutkan ialah
dengan melaksanakan undang-undang yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menggunakan cara ini, Islam perlu memiliki negara yang tersendiri ataupun terlibat dengan mana-mana pemerintahan. Barulah cara ini dapat dijalankan. Cara yang kedua yang saya ingin kupaskan ialah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan. Seperti yang kita semua umat Islam tahu bahawa Rasulullah SAW mempunyai kepribadian murni serta akhlak mahmudah. Segala tingkah laku baginda juga telah direkod oleh para sahabat. Ini memudahkan kita masa kini untuk mencari dan melihat apa yang baginda lakukan. Tingkah laku baginda juga telah berjaya direkodkan dan disebarkan daripada generasi sahabat kepada tabi'in, tabi'in hinggalah pada generasi pada hari ini. Perkataan akhir yang saya ingin sebut ialah dengan menjadikan kisah teladan sebagai teguran. Mungkin kanak-kanak dia akan merupakan teguran biasa, tetapi jika teguran itu menjadikan lebih menarik, iaitu dengan dijadikan dalam bentuk kisah teladan, mungkin mereka akan lebih mudah mengingati dan takut jika mereka tidak memiliki akhlak. Kita juga dapat menceritakan apa yang berlaku pada kaum-kaum terdahulu yang memiliki keruntuhan akhlak dan apa yang kebaikan yang mereka dapat apabila mempunyai akhlak yang baik. Pesan jangka panjang dan jangka pendek pasti akan berlaku seandainya remaja pada hari ini tidak tahu bagaimana untuk membentuk dan memuliakan akhlak mereka. Mahasiswa yang mempunyai akhlak yang buruk boleh memberikan kesan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Umat Islam perlulah menjauhi amalan hiburan melampau kerana ia boleh melalaikan serta boleh menjebakkan umat Islam ke arah kemaksiatan. Ibu bapa perlulah memainkan peranan yang tinggi dalam mendidik anak-anak mereka supaya menjadi generasi yang berguna pada suatu hari nanti. Usaha memperbaiki akhlak remaja bukanlah suatu usaha jangka pendek yang boleh dilakukan oleh individu khusus, tetapi ia adalah usaha berterusan yang memerlukan kesedaran dan tindakan semua pihak. Setiap orang dan pihak perlu melakukan tanggungjawab di dalam pembinaan akhlak dalam kalangan mahasiswa. Seseorang mahasiswa perlu mencari persekitaran yang harmoni bagi memastikan dirinya mendapat pengaruh yang baik. Mahasiswa hendaklah diberi perhatian penuh dan diberi pimpinan agar mereka tidak sesat ke arah songsang supaya masa depan mereka sentiasa cerah.